Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama sekali kita manjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita menyambung pengajian kita. InsyaAllah kita masuk perbahasan masih lagi berkenaan dengan manhaj wasatiyah dalam perkara ilahiyat, ya, dalam buku kita ni, diskusi isu akidah dan pemikiran semasa. Kalau ikut ni saya tanda muka surat 41, muka surat 41. Jadi kita masih membahaskan tentang manhaj wasatiyah dalam perkara ilahiyat, iaitulah bagaimana kedudukan kita sebagai penganut ahli sunnah wal jamaah yang mengambil jalan tengah di antara kelompok-kelompok yang ekstrim, sama ada ekstrim dari sudut memperkatakan tentang zat Allah Subhanahu wa taala ataupun ekstrim dari sudut memperkatakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita masih lagi dalam perbahasan tentang manhaj yang kedua, iaitulah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada sedikit saja lagi, ya. Jadi kita telah katakan bahawa kita berada pertengahan antara kumpulan yang disebut sebagai mujassimah dan satu lagi iaitulah kumpulan yang mu'attilah. Mujassimah iaitulah mereka yang mengambil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala sebutkan dalam Al-Quran maupun hadis-hadis baginda secara literal, secara harfiah, sehingga akhirnya mereka menjisimkan Tuhan, mengatakan bahawa Tuhan itu tidak lain seperti makhluk. Tuhan seperti makhluk. Tuhan ada wajah, ada kaki, ada tangan, ada kepala, dan seumpama dengannya lah Tuhan turun, Tuhan naik macam manusia turun naik, bergerak dan sebagainya yang dinisbahkan kepada makhluk, disandarkan kepada makhluk. Maknanya ini golongan yang menjisimkan Tuhan, ataupun disebut juga sebagai golongan yang mentashbihkan, yakni menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Ini satu kumpulan yang terseleweng, bahkan terkeluar mereka ni daripada Islam kalau jelas kata-kata dan i'tiqad mereka itu sedemikian. Dan satu pihak pula iaitulah golongan mu'attilah. Mu'attilah ni menafikan pula terus sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka sabitkan bagi Allah tu nama-nama, sebab kita tahu bahawa banyak nama-nama Allah Taala sebut dalam Al-Quran, dan dalam nama-nama itulah mengandungi sifat. Macam kita sebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pemurah, yang maha penyayang ataupun pengasih. Itu sifatlah. Namanya maha pemurah dan sifatnya pun pemurah. Namanya yang maha mengasihani ataupun penyayang, maka sifatnya penyayanglah. Tapi golongan ini mereka menafikan sifat. Sebab apa? Jadi hujahnya menafikan itu kerana nak mengelakkan daripada menyamakan Allah dengan makhluk. Akhirnya terjebak ke dalam menafikan ataupun membatalkan sifat-sifat Allah. Lalu mereka pun katalah Allah tu betul namanya Ar-Rahman, tapi bukanlah dia tu bersifat dengan Rahman. Allah Ta'ala itu mendengar, tapi dia tidak bersifat pendengaran. Allah Ta'ala itu maha melihat, tapi dia tidak bersifat penglihatan. Ini golongan yang menafikan sifat, disebut sebagai mu'attilah. Jadi golongan ini pun golongan yang terkeluar juga dia daripada golongan yang hak. Bahkan kalau i'tiqadnya sedemikian, dia boleh terkeluar juga daripada Islam.
Adapun Ahlus Sunnati wal Jamaah, ya, bagaimana kedudukannya? Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, macam kita sebut sebelum ni lah, kita ni sentiasa berada pertengahan antara dua kelompok yang ekstrim ni. Satu ekstrim terlampau ketat sangat, satu lagi ekstrim yang terlampau longgar sangat. Ya, saya ingat kita itu perenggan yang kedua, muka surat 41 tu kan. Jadi berdasarkan nama-nama yang disebut daripada kedua-dua mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, jelas bahawa golongan salaf yang dimaksudkan dikenali juga sebagai golongan Hanabilah dan mazhab khalaf jelas merujuk kepada pendokong mazhab Al-Asy'ariyah. Ya, kita dah sebutkan sebelum ini beberapa nama ataupun tokoh kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sama ada daripada kalangan salaf ataupun daripada kalangan khalaf. Kalangan salaf selalunya dinisbahkan kepada Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad ibn Hanbal, itulah pengasas kepada mazhab Hanbali yang wafat pada tahun 241. Bahkan sebenarnya bukan Al-Imam Ahmad sahaja, tapi juga imam-imam tiga yang lain. Semualah imam-imam empat tu. Itulah Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah. Semua tu adalah imam-imam salafus salih yang hidup pada zaman salaf. Al-Imam Abu Hanifah dia wafat tahun 150, Al-Imam Malik wafat tahun 179, Al-Imam Syafi'i wafat tahun 204 dan Al-Imam Ahmad wafat tahun 241. Jadi semua tu dia berada pada kurun-kurun salaf. Dan akidah mereka itu sama, lebih kurang saja. Sebab semuanya ambil akidah mereka itu daripada golongan yang lebih awal, iaitulah tabi'in ataupun atba' tabi'in, dan yang awal lagi ambil sudah tentulah daripada sahabat, dan sahabat sudah tentulah ambil daripada Nabi SAW. Jadi salaf termasuk dalam golongan Ahlus Sunnah, of course dah, dan yang meneruskan kesinambungan salaf yang selalunya kita nisbahkan kepada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Itu kita dah jelaskan pada awal kitab kita ni, yang mana itu adalah golongan khalaf, yang meneruskan kesinambungan para ulama salafus salih. Cuma cabaran mereka berbeza dengan cabaran yang awal, sebab mereka terpaksa berdepan dengan golongan falasifah, puak-puak ahli falsafah yang datang daripada luar Islam. Mereka terpengaruh banyak dengan falsafah Greek pada ketika itu, falsafah Aristotelnya dan seumpamanya. Maka mereka masuk dan bawa falsafah-falsafah itu bersama. Jadi para ulama kita terpaksa murnikan falsafah itu, tapi mengikut kepada Islam lah. Bagaimana kita nak khadamkan akal kita ni untuk demi wahyu. Macam mana kita nak menggunakan akal ini supaya menjadi khadam, maksudnya tunduk kepada wahyu. Jangan biarkan akal itu bebas seperti yang berlaku pada kalangan ahli-ahli falsafah, sehingga wahyu tunduk kepada akal pula kan. Akal lebih ke hadapan, lebih tinggi daripada wahyu. Jadi berdasarkan nama-nama yang disebut daripada kedua-dua mazhab Ahlus Sunnah, kedua-dua itu maksudnya salaf dan khalaf. Salaf yang terdahulu, kemudian khalaf yang meneruskan kesinambungan, terutamanya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Asy'ariyah, dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi ataupun Al-Maturidiyah. Jelas bahawa golongan salaf yang dimaksudkan dikenali juga sebagai Hanabilah. Hanabilah tu yang nisbah kepada Imam Ahmad tadi, dan mazhab khalaf yang kita sebut Asy'ariyah tu, dan juga Maturidiyah. Cuma dalam kitab ni saya sebut jelas merujuk kepada pendukung mazhab Asy'ariyah. Menurut Al-Banna mengenai perbezaan pendapat di antara kedua-dua golongan ini, iaitulah salaf dan khalaf tadi, bahawa mazhab salaf mengenai ayat-ayat atau hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka menerimanya tanpa mentafsir atau mentakwilkan maknanya. Jadi kalangan ulama salaf oleh kerana pada zaman mereka itu mereka tidak ada cabaran-cabaran dan ujian-ujian yang datang daripada luar tadi. Tak ada orang yang mempertikaikan apa makna yad, contohnya tangan Allah apa yang disebutkan dalam Quran tu.
Apa maksud Allah Ta'ala itu bersemayam? Apa dia maksudnya? Adakah sama dengan makhluk? Tidak ada perbahasan itu di kalangan salafus salih yang terdahulu. Jadi mereka beriman sepenuhnya sahaja. Dan yang penting mereka tahu bahawa tidak sama dengan makhluk. Apa yang disebut tentang sifat-sifat Allah dalam Al-Quran itu tidak sama sekali sama dengan makhluk, kerana laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Kerana dalam ayat muhkamat Allah Ta'ala mengatakan bahawa Allah Ta'ala tidak sama dengan suatu apapun. Jadi tak kiralah apa sahaja yang terbayang dalam pemikiran kita, maka itu bukan Allah. Adapun yang disebut dalam ayat-ayat yang mutasyabihat, yang sama-sama maknanya berkaitan dengan sifat Allah Ta'ala ini, mereka beriman sahaja sepenuhnya. Dan mereka serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tanpa bahas, tanpa tafsir, tanpa takwil. Itu majoriti ulama salafus salih sedemikian. Sebab tak ada isu pun mereka nak bahas. Jadi mereka beriman saja sepenuhnya, kan. Sebab itulah terkenal kalangan ulama salaf ni ungkapan iqra'uha kama ja'at ataupun amirruha kama ja'at. Itulah, kamu bacalah sahaja sebagaimana dia datang, ataupun kamu lalukan sahaja sebagaimana dia datang. Tak payah bahas, tak payah bincang, beriman sepenuhnya cukup. Itu pendekatan majoriti salafu as-salih. Manakala mazhab khalaf pula mentakwilkannya demi mensucikan Allah daripada sebarang syubhah yang mengelirukan dengan kesamaran makhluk. Adapun ulama khalaf, sebenarnya mereka satu segi pun mereka serahkan makna kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tetapi dalam masa yang sama mereka juga terpaksa berhadapan dengan golongan yang mempertikaikan tadi. Dia tak faham, dia kata tak boleh serah-serah ni, sebab kalau tidak ditakwil maka mereka kata maknanya sabitlah bahawa Allah Ta'ala itu seperti makhluk. Maksudnya kalau kamu kata Allah ada tangan, kemudian kamu kata serah saja pada Allah, dah tangan apa? Tak selesai. Jadi dia nak tahu juga apa makna tangan tu. Jadi para ulama khalaf mentakwilkannya mengikut kaedah bahasa Arab bertepatan dengan akidah kita. Jadi kalimah yad dalam bahasa Arab juga membawa makna kuasa ataupun qudrah. Jadi mereka takwilkanlah. Bila takwil selesailah masalah. Jadi maksud yad di situ ialah kuasa. Apa makna al-istiwa? Bersemayam. Al-istiwa di situ maknanya iaitulah menguasai. Menguasai ataupun memerintah. Arash Allah Ta'ala. Jadi Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintah arasy-Nya. Dah clear, selesai kan, menguasai arasy-Nya. Selesai. Jadi kalau tidak ditakwil istiwa itu, dia bersemayam. Dah kalau bersemayam mestilah serupa macam manusia. Dah kalau semayam ni kan dia jenis macam duduk, dah tentulah dia ada punggung, dia ada anggota dia. Dia akan keluar macam-macam lah. Oleh sebab itu nak mengelak daripada jatuh kepada tashbih ataupun tajsim tadi, yang mana itu satu kemungkaran yang sangat besar, maka para ulama khalaf takwilkan dia. Tetapi kekal masih lagi seorang yang ada iman yang kuat, yang kukuh, dia boleh tafwid. Sebab tu kaedah dalam mazhab kita, mazhab Asy'ariyah ni, kaedah kita ni dua. Kaedah kita ni, wa kullu nassin awhama at-tashbiha awwidhu aw fawwidhu wa rum tanziha. Itu kaedah kita disebut oleh Imam Ibrahim Al-Laqani dalam matan Jawharatul Tauhid. Iaitulah setiap nas yang waham kepadanya tashbih. Yang nas itu boleh membawa kepada tashbih. Kalau dibaca literal sedemikian. Maka ada dua pilihan. Sama ada fawwidu, kita nak tafwid, itu seperti para salafus salih yang terdahulu yang kuat imannya. Mereka serah sahaja kepada Allah, beriman sepenuhnya dan serahkan maknanya kepada Allah Ta'ala. Yang penting mereka tahu bahawa zahir ghairu murad. Yang zahir itu bukanlah yang Allah Ta'ala maksud. Maksud dia apa? Zahir al-mutabadar fi zahid. Itulah zahir yang terlintas bila kita baca ayat tu. Contohnya yad. Kita ni bukan orang Arab kan. Terjemah baru kita faham kan. Jadi bukan kita lah kata orang Arab lah baca kan. Orang Arab. Kalau kita ni memang kena tengok tafsir dulu kan. Dia takkan terlintas terus macam tu. Tengok tafsir baru terlintas. Jadi kalau orang Arab baca contoh dia, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka.
Jadi sudah tentulah orang Arab bila dia baca sepatah macam tu, yang terlintas dalam kepala dia apa? Tangan lah, tangan anggota ni lah. Jadi kaedah dia salafus soleh ni az-zahir al-mutabadar fi zihni la la yurad ataupun ghair murad. Yang terzahir pada lafaz itu bukan itulah yang dimaksudkan. Yang terlintas pada kepala kita itu bukanlah yang dimaksudkan. Itu kaedah dia. Jadi maknanya ulama salaf pun sebenarnya takwil juga. Bila mana ulama salaf kata yang tercatat, yang tersurat pada zahir, yang terlintas dalam kepala kita itu bukanlah yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala, bermakna para ulama salaf kita pun dia takwil juga. Apa maksudnya? Dia takwil itulah dia mengatakan yang zahir itu bukan maknanya, tapi dia ada makna lain. Ulama salaf pun kata macam tu juga. Cumanya ulama salafus soleh ni dia tidak memberikan maknanya. Sebab dia takut silap dan tak ada keperluan. Lalu dia kata maknanya apa? Maknanya serahkan kepada Allah. Itu yang kita kata fawwid ataupun tafwid tu. Jadi maknanya kalangan para ulama salaf, makna kalimah itu diserahkan kepada Allah. Tapi mereka juga berkeyakinan bahawa yang zahir, yang terlintas pada kepala kita tu bukan itu yang Allah Ta'ala maksudkan. Apa maknanya? Maknanya para ulama salaf diserahkan pada Allah. Dia serahkan pada Allah. Dia beriman je sepenuhnya. Tapi yang zahir itu yang terlintas dalam kepala kita, yang kata benda tu serupa dengan makhluk, itu tidak. Itu bukan yang Allah Ta'ala maksudkan. Itu dia. Adapun ulama khalaf yang datang kemudian pula, jadi mereka letakkan maknanya berdasarkan kaedah bahasa Arab bertepatan dengan akidah kita. Sebab apa? Sebab kalau mereka biarkan sedemikian, macam golongan salafus soleh yang terdahulu, yang kita tahu iman mereka tu jauh, macam langit dengan bumi dengan kita ni, dengan umat yang datang kemudian, yang masing-masing ada latar belakang dia, macam kita sebut tadilah, ada yang daripada agama Kristian, ada yang daripada agama Yahudi. Kalau kita baca dalam New Testament, Old Testament tuan-tuan, ataupun dalam buku-buku yang telah diselewengkan, kitab-kitab yang telah diselewengkan oleh puak Yahudi dan Nasrani ini, Tuhan dah jadi seperti makhluk. Kan? Baca ada kisah Allah bergaduh dengan Nabi Yaqub, bergumpal dengan. Jadi macam mana Tuhan boleh bergaduh dengan manusia? Kan benda pelik ni. Jadi benda-benda yang macam itu berlambak-lambak dalam Taurat dan Injil yang telah diselewengkan, bukan yang asli, yang telah diselewengkan oleh pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani ni. Jadi orang macam ni yang masuk dalam Islam ni. Di samping yang kita sebut tadi, ahli-ahli falsafah tadi, yang terpengaruh dengan falsafah Greek. Jadi mereka inilah yang masuk. Jadi bila keadaan sedemikian, mereka akan bila bertemu dengan ayat-ayat yang seumpama ini, sudah tentu satu segi mereka akan mengesahkan, kalau begitu samalah dengan fahaman kami dulu. Contoh kan. Jadi terpaksalah para alim ulama mentakwilkan, memberikan maknanya berdasarkan kepada kaedah bahasa Arab yang bertepatan dengan akidah kita, ya. Jadi sebab itulah kita dapati bahawa mazhab khalaf mereka juga mentafwid, dan dalam masa yang sama mereka juga mentakwil. Kedua-dua kaedah ni ada dalam kalangan mazhab al-Asy'ariyah. Ada setengah imam dalam mazhab Asy'ariyah mereka tidak takwil. Asy'ariyah juga seperti al-Imam al-Baihaqi umpamanya, dia tidak cenderung kepada mentakwil. Dan dia banyak tafwid, dia banyak serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi majoriti para ulama Asy'ariyah kita mereka mentakwilkan kerana nak mengelakkan daripada umat terjebak ke dalam bencana besar, iaitulah tashbih dan juga tajsim, menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Al-Imam Al-Banna dalam menangani khilaf ini mengatakan bahawa bagi sesiapa yang ingin cara yang selamat, manhaj taslim mazhab salaf adalah pilihan yang terbaik. Sebab apa mazhab salaf yang terbaik? Sebab bila dia serah saja pada Allah, memang dia selamatlah. Bila dia serah saja maknanya kepada Allah Ta'ala, makna apa kalimah tu, kan dia serah saja kepada Allah, maka sudah tentulah dia tak buat apa-apa kesalahan. Dia serah saja kepada Allah Ta'ala. Tapi bila para ulama mentakwilkan, takwil tuan-tuan adalah satu bentuk ijtihad. Ijtihad. Jadi ijtihad ni sesuatu yang bersifat zon. Zon ni maksudnya ada
sangkaan di situ. Boleh jadi betul dan boleh jadi salah. Cuma ijtihad para ulama, kaedahnya kalau betul 2 pahala, kalau salah 1 pahala. Sebab tu dia mesti ijtihad itu datang daripada orang yang ahli, alim ulama lah. Jadi kita pun bila kita mentakwil, bukan kita yang takwil, kita cuma menukilkan takwilan alim ulama besar kita, itu sahaja. Bukannya kita mana-mandai takwil, tidak kan. Jadi para ulama yang mentakwil, mereka adalah ahli ijtihad. Jadi kalau betul takwilan mereka itu, maka 2 lah pahala mereka di sisi Allah, dan kalau silap maka 1 pahala. Bukan dosa, bukan jadi sampai jatuh akidah apa semua, tidak. Bahkan kalau silap pun masih mendapat 1 pahala. Cuma yang nak orang kata betul-betul selamat, tak mau silap apa semua, maka dia tak takwil, dia terus serahkan sahaja kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tak bahas tentang ayat-ayat yang mutasyabihat tadi, khususnya berkaitan dengan sifat-sifat Allah taala. Namun beliau penuh yakin bahawa secara umumnya pentakwilan yang dibuat oleh golongan khalaf sudah tentu tidak sampai membawa kepada kekufuran dan kefasikan. Jadi Imam Syahid Hasan Al-Banna yakin bahawa apa yang dibuat oleh para ulama khalaf kita sudah tentulah tidaklah sampai kepada kekufuran dan kefasikan. Ini kerana para ulama khalaf tetap mengikat kaedah takwil yang mereka lakukan dengan kaedah-kaedah syar'i, yakni kaedah-kaedah yang bertepatan dengan syarak lah, yang tidak bercanggah dengan mana-mana usul ataupun mana-mana prinsip dalam ilmu usuluddin, seperti meraihkan makna dari sudut bahasa Arab yang ma'ruf. Demikianlah dalam keadaan-keadaan tertentu golongan salaf seperti Al-Imam Ahmad sendiri turut mengambil kaedah takwil. Pun ada sebenarnya. Kita boleh lihat dalam kitab At-Tanwir wa Tahrir, tafsir kepada Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu, yang mana banyak juga sebenarnya Sayyidina Ibn Abbas yang kita tahu dia adalah merupakan sahabat Nabi dan juga sepupu Nabi. Dia juga banyak, bukanlah banyak, tapi ada tempat-tempat yang tertentu juga beliau mentakwilkan. Makna sahabat pun ada mentakwil. Apa contohnya? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kan? Kalimah wajah Tuhanmu itu juga ditakwil oleh Sayyidina Ibn Abbas kepada maksudnya ialah zatullah. Zat Allah. Jadi yang dimaksudkan ialah zat Allah. Jadi yang kekal adalah zat Allah. Cuma kalau kita terjemah harfi, dia akan jadi yang kekal adalah wajah Tuhanmu, wajah Allah. Kat situ jadi ditakwil oleh Sayyidina Ibn Abbas, maksud dia ialah Allah Ta'ala itu sendiri, zatullah. Okey, jadi habis kita berkenaan dengan permasalahan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah, tuan-tuan, kita dalam soal ayat yang mutasyabihat ni, khususnya tentang sifat lah, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ni, kita beriman sepenuhnya tentang apa sahaja yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan tentang sifat-sifatnya dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kaedah dia dalam kita beriman dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini, terutama yang termasuk dalam ayat-ayat yang mutasyabihat, yang sifat-sifatnya yang ada makna yang sama-samar, maka sama ada kita serahkan maknanya kembali kepada Allah Ta'ala ataupun kita takwilkannya mengikut takwilan para ulama yang muktabar. Itu kaedah kita, mudah. Kita yang kemudian ni follow je sebenarnya kan. Yang ketiga berkenaan perbuatan-perbuatan af'alullah, iaitulah perbuatan-perbuatan Allah. Manhaj wasatiyah mengambil pendekatan pertengahan antara golongan yang melampau sehingga menyandarkan semua perbuatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan manusia tiada upaya kecuali dipaksakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitulah Jabariyah. Dengan golongan satu lagi yang menafikan terus perbuatan Allah Subhanahu wa taala sehingga menolak kekuasaan dan campur tangan Allah Ta'ala dalam amal perbuatan manusia. Yang ni yang kita sebut sebagai Qadariyah. Kadang-kadang disebut sebagai perbahasan perbuatan-perbuatan Allah, kadang-kadang disebut juga sebagai perbahasan perbuatan-perbuatan manusia. Sama saja sebenarnya. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah ni, kita pertengahan antara dua kelompok yang ekstrim tadi. Satu iaitulah Jabariyah,
dan satu lagi iaitulah qadariyah. Jadi Jabariyah tadi iaitulah dia mengatakan manusia tak ada daya upaya langsung. Manusia tidak ada sebarang pilihan. Semuanya dipaksakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Jabariyah. Maknanya dia kata bahawa semua yang kita buat tu tak lain itu adalah perbuatan Allah belaka. Kita ni tak ada apa pun. Ya, buat apa pun. Walau kita buat jahat sekalipun, bukan kita yang nak buat tu, tapi Allah yang buat tu. Tuan-tuan. Jadi semua Allah Taala belaka. Maknanya kita ni tak ada apa-apa pun pilihan, ya. Bagi puak Jabariyah. Dan satu lagi puak Qadariyah pula mengatakan perbuatan kita tak ada kena-mengena dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua datang daripada kita. Baik maupun buruk, semua daripada kita semata-mata. Tak ada campur tangan langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berada pertengahan, tuan-tuan. Ahlus Sunnah wal Jamaah ni antara dua kelompok yang ekstrim ni tadi, ya. Antara yang terlampau ketat sangat dan satu lagi yang longgar sangat, terus menolak perbuatan Allah, atau dengan kata lain menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Pendekatan wasatiyah adalah tidak menolak secara total pandangan kedua-dua aliran Jabariyah dan Qadariyah ini. Kita tak tolak secara total, sebab Jabariyah dan Qadariyah ni dua-dua ni ada dalil. Dua-dua ni ada dalil. Dan dalil mereka ni kuat sebenarnya. Semua ambil daripada Quran dan juga daripada hadis. Cuma masalah dia, yang ni ambil separuh, yang ambil separuh. Dia separuh-separuh kan. Mana dalil yang menyokong fahaman dia, dia ambil. Yang tak menyokong fahaman dia, dia tinggal. Sama ada pihak Jabariyah maupun pihak Qadariyah. Mana dalil yang menyokong dia, dia ambillah dalil tu. Yang tak menyokong dia, dia silentkan dalil tu. Dia senyapkan saja. Jadi itu problem sama ada Jabariyah ataupun Qadariyah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ni kita ambil semua dalil. Mana kita boleh tolak kan? Nas Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi yang sabit, yang sahih, tak boleh kita tolak. Jadi semua dalil kita kena terima. Ya. Jadi kita tak menolak secara total pandangan sama ada Jabariyah maupun Qadariyah. Sebaliknya diperbetulkan tanggapan kedua-duanya supaya kembali kepada pandangan pertengahan. Supaya balik semula kepada kebenaran lah. Pertengahan itulah yang benarnya. Golongan Jabariyah benar apabila mengatakan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala perbuatan makhluk. Ya, itu betul. Jabariyah dia mengatakan semuanya adalah perbuatan yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah perbuatan kita ni Allah Taala yang cipta. Betul, sebab itu memang disebut dalam Quran. Tetapi salah apabila mengatakan seorang manusia bukan pelaku kepada perbuatannya secara hakiki, sebaliknya Allah Subhanahu wa taala lah yang melakukannya. Dia nak mengatakan bahawa seolahnya kita ni tak ada apa pun, kita ni hanya melakonkan saja perbuatan Allah. Sebenarnya Allah yang buat tu, kita cuma berlakon saja. Bukan hakiki perbuatan kita tu, macam majazi sahaja, simbolik sahaja, kiasan sahaja. Ya, kata golongan Jabariyah. Golongan Qadariyah pula benar apabila mengatakan manusia berkuasa atas segala perbuatannya. Yang tadi Jabariyah tadi, satu part dia betul bila dia kata bahawa perbuatan kita ni Allah yang cipta, betul. Tapi bila dia mengatakan bahawa manusia tak ada melakukan perbuatan secara hakiki, tapi hanya kiasan saja pada perbuatan Allah. Sebenarnya Allah yang buat tu, bukan dia yang buat, bukan hakikat daripada dia. Itu problem dia kat situ. Ya. Tapi dia mengatakan Allah yang menciptakan perbuatan manusia, yang tu betul. Kan wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan juga segala perbuatan kamu. Betul, Allah yang cipta perbuatan kita. Sebab di alam ini tak ada pencipta lain, hanya satu sahaja, Allah. Itu kita punya kaedah kita dalam ilmu akidah ni. Golongan Qadariyah pula benar apabila mengatakan manusia berkuasa atas segala perbuatannya dan dia bertanggungjawab ke atas apa yang dilakukannya, tetapi salah apabila mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan segala perbuatan manusia,
lalu mereka terjebak dalam menetapkan dua pencipta, yakni Allah dan juga manusia. Qadariyah ni betul, satu segi dia mengatakan bahawa manusia dialah yang melakukan, dialah yang memilih, dialah yang berusaha, berikhtiar. Ya, satu segi itu memang betul lah. Tapi sehingga dia mengatakan bahawa Allah tidak menciptakan segala perbuatan manusia, tapi manusia yang cipta, yang buat sendiri semua tu. Jadi dengan siap segala keputusannya semua manusia lah yang tentukan. Kalau maksudnya manusia itu dia rajin, dia bersungguh apa semua, maka sudah tentulah keputusannya mesti berjaya, mesti cemerlang. Dia begitu. Ya, kalau ikut kepada Qadariyah ini. Sebab segala-galanya ditentukan oleh manusia, tak ada kena-mengena dengan Tuhan pun. Ataupun kata lainnya, lebih kasar lagi, tak ada kena-mengena dengan apa yang disebut sebagai takdir. Tunggu dulu, kita tengah bahas lagi. Nanti kita cerita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kan? Nanti kita cerita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang Ahlus Sunnah lah tu. Itu yang Ahlus Sunnah lah tu. Jadi apa pendekatan kita, wasatiyah, pendekatan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang mana kita mengatakan bahawa Qadariyah dan Jabariyah ni tadi ada tempat yang betul, tapi ada tempat yang salah. Yang kita Ahlus Sunnah wal Jamaah harmonikan. Sebab Ahlus Sunnah wal Jamaah kita menerima semua dalil. Semua dalil yang digunakan oleh sebahagiannya Qadariyah, sebahagian lagi Jabariyah. Ahli sunnah kita pakai semua dalil, sebab kita tak boleh tolak Al-Quran maupun hadis yang sabit lah. Ya. Oleh itu pendekatan wasatiyah, yang di pertengahan, adalah menetapkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah pencipta kepada segala perbuatan manusia secara hakiki, kerana manusia adalah ciptaannya, sebagaimana perbuatan manusia juga dicipta olehnya berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Ini asas yang mesti diterima oleh semua, termasuk yang Qadariyah tadi. Kalau ikut Qadariyah tadi dia tak terima. Jadi macam mana dia boleh tolak ayat ni? Sedangkan Allah Ta'ala mengatakan dengan nas yang jelas, Allah yang menciptakan kamu dan Allah lah yang menciptakan segala perbuatan kamu. Perbuatan kita ni pun Allah yang cipta, tuan-tuan. Allah yang cipta. Perbuatan kita ni seluruhnya. Bukan saja perbuatan kita lah. Segala-gala yang ada di alam ni semua Allah yang cipta. Semua Allah yang cipta. Ini balik semula kepada asas dalam masyiatullah ataupun iradatullah. Itulah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kena balik semula kepada pemahaman kita tentang kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala dengan kehendaknya Allah Taala menciptakan segala-galanya. Ya, sama ada yang baik maupun yang buruk. Itu semua Allah yang cipta. Termasuklah iblis, termasuklah syaitan, termasuklah kita kata kekufuran, kesyirikan. Kalau Allah Ta'ala tak berkehendak, maka tak tercipta. Bila Allah Ta'ala berkehendak, semua tercipta. Itu yang dimaksudkan wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah Ta'ala yang menciptakan kamu dan Allah Ta'ala jugalah yang menciptakan segala perbuatan kamu. Bermaksud padahal Allah yang mencipta kamu dan benda-benda yang kamu buat itu. Itu satu. Begitu juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan setiap pelaku dan perlakuannya, sama, menyokong ayat Al-Quran tadi yang nak mengatakan bahawa Allah lah yang menciptakan segala-galanya. Kalau yang ni kita nafikan, tuan-tuan, bermakna di sana ada satu Tuhan yang lain yang mencipta bersama dengan Allah. Sebab tu kena sabit yang ni. Allah Ta'ala nak kata di alam ini tak ada yang lebih berkuasa daripada dia dalam penciptaan. Dialah satu-satu yang mencipta, segala-galanya dia cipta. Maksud kalau kita nafikan sifat ini, kita sudah tentu isbatkan ada satu yang lain yang mencipta selain Allah. Boleh jadi yang lain itu adalah manusia, boleh jadi yang lain itu adalah iblis, boleh jadi yang lain itu adalah syaitan. Ya? Tapi tidak, Allah Ta'ala mengatakan sebenarnya semua dia yang cipta, dia yang buat. Ya? Dia yang cipta perbuatan itu.
wama ta'malun. Wama ta'malun maksudnya apa yang kamu buat. Jadi aku pun cipta juga apa yang kamu buat tu. Manakala nusus yang menerangkan tentang perbuatan manusia secara hakiki juga diterima seperti firman Allah Ta'ala. Dalam masa yang sama, nas-nas Al-Quran juga menyandarkan perbuatan kita kepada pilihan kita. Kita yang buatlah maksudnya. Bila Allah Ta'ala kata contohnya dalam suratul Baqarah ayat 197, وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. Dan apa jua kebaikan yang kamu kerjakan. Allah Ta'ala tak kata dan apa jua kebaikan yang aku kerjakan. Tidak. Maksudnya Allah sandarkan pada kita. Bila kita buat kebaikan, perbuatan baik yang kita buat tu Allah sandarkan pada kita sendiri. Maknanya kamu yang buat tu, kamu yang pilih tu. Kamu yang buat tu, kamu yang pilih tu. Ya'lamullah, Allah Ta'ala mengetahuinya. Jadi tak bolehlah kata Allah yang paksa kita buat kebaikan tu. Seperti yang puak Jabariyah tadi kata. Kan? Jabariyah tadi kata kita tak ada pilihan. No, kan? Yang baik yang kita buat dengan pilihan kita itu Allah sandarkan semula kepada kita. Allah sandar semula kepada kita. Ataupun firman Allah Subhanahu wa taala, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Maka sesiapa yang mahu beriman hendaklah ia beriman. Allah Taala sandarkan kepada kita, faman syaa'a, sesiapa, makna kamulah, makhluk kamu manusialah. Sekiranya kamu mahu, kamu beriman. Dan sekiranya kamu mahu, kamu kufur. Dan kamu memilih kekufuran. Maksudnya. Jadi Allah Ta'ala sandarkan kepada kita. Kita yang memilih beriman ataupun kita yang memilih untuk kufur. Okey. Jadi nas syarak yang kita lihat di sini, saya bawa beberapa saja, menunjukkan bahawa Ahlus Sunnah wal Jamaah ni kita terima semua, tapi yang Qadariyah tadi dia ambil sebahagian, dia tinggal sebahagian, yang Jabariyah ambil sebahagian, tinggal sebahagian. Tapi kalau nas syarak kita dapati bahawa nas syarak mengiktiraf. Satu, yang pertama Allah Ta'ala mengatakan dialah yang menciptakan perbuatan kita. Dan yang kedua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyandarkan kepada kita sendiri atas perbuatan apa yang kita pilih. Allah Ta'ala sandarkan kepada kita sendiri. Jadi manhaj wasatiyah menerima kedua-dua bentuk nusus ini. Manhaj wasatiyah, tuan-tuan, manhaj pertengahan, iaitulah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita menerima kesemua nas-nas ini. Ya? Kita tidak kesampingkan, ambil separuh, buang separuh, tidak sama sekali. Ya? Dan berusaha menghimpunkan makna kedua-duanya menjadi selari dan sekata. Ayat atau hadis yang menunjukkan bahawa Allah SWT menciptakan perbuatan manusia tidaklah bermaksud manusia itu bukan pelaku secara hakiki. Tidak berkemahuan, tidak berkuasa memilih, atau pergerakannya yang berbentuk pilihan adalah umpama getaran, tiupan angin dan gerakan pokok. Tidak. Kan? Bukan dalam bentuk macam jantung dia bergerak sendiri pun tidak. Kan? Ada yang kita boleh pilih. Tuan-tuan nak makan, tuan-tuan pilih. Betul tak? Tuan-tuan nak cari jodoh pun pilih juga isteri kan. Jadi semua atas pilihan kita. Kita memilih. Kan? Dan agama turun, Allah Ta'ala memandu kita. Ni cara kamu nak pilih yang terbaik ni macam mana, begini, begitu. Sebab tu Allah Ta'ala turunkan agama ni. Kalau semua kena paksa belaka, Allah Ta'ala tak payah utuskan Nabi, tak payah utuskan Rasul. Pasal semua dah kena paksa, tak ada pilihan. Seperti yang dipegang oleh puak Jabariyah. Begitu juga ayat yang menunjukkan bahawa manusia itu pelaku secara hakiki, bukanlah bermakna manusia itu berada di luar takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tidaklah bermakna bila kita mengatakan bahawa kita melakukan itu dengan pilihan kita, dengan usaha dan ikhtiar kita, tetapi kita berada di luar takdir ataupun kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu sesuatu yang bercanggah juga dengan nas Al-Quran yang menyebut tadi wallahu khalaqakum wama ta'malun. Dan banyak lagi lah nas-nas yang lain yang nak menunjukkan bahawa tidak ada yang berada di luar daripada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya berada dalam kehendak dan juga ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan mengambil pendekatan wasatiyah, ia dapat mengelakkan daripada kesesatan golongan Jabariyah yang boleh membawa kepada penafian hukum hakam, perintah dan larangan serta dosa dan pahala
Ini kerana apa gunanya perintah dan larangan, dosa dan pahala jika segala-galanya telah dipaksakan ke atas manusia. Misalnya seseorang yang menjadi perompak atau pencuri akan mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan dia menjadi pencuri. Begitu juga seorang artis yang berkahwin dan bercerai berulang kali akan mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan nasibnya begitu. Segala keburukan yang berlaku pada dirinya seolah-olah sengaja dipasrahkan kepada takdir Allah, sedangkan dia sendiri tidak pernah bermuhasabah dirinya apakah perbuatan yang dilakukannya hingga menyebabkan natijah sesuatu itu terjadi. Ini yang selalu kita katakan. Kadang-kadang kita ni ada ketikanya perkara-perkara yang buruk semua kita jadikan itu Allah Ta'ala belaka yang pelakunya. Maknanya kita jadi Jabariyah pula. Segala yang buruk itu semua kita sandarkan kepada Tuhan. Seolah-olahnya kita tak ada pilihan. Seolah-olahnya kita tak ada pilihan. Kita menganggur contohnya kan. Kita kata tak ada dah, aku dah puas dah cari kerja dah. Memang dah takdir Allah aku ni menganggur. Jadi aku tak payah cari dah sekarang ni. Kan aku jadi pengemis je lah dia kata. Kan? Jadi dia sandar pada Tuhan. Makna seolahnya dia ada faham Jabariyah di situ. Kan? Seorang artis yang bercerai, kahwin bercerai, sandarkan pada Allah. Kan? Memanglah semuanya berada dalam takdir Allah. Tetapi al-kasb wal ikhtiar, usaha dan pilihan di tangan kita. Itu yang akan dipersoal oleh Allah Ta'ala. Manhaj wasatiyah juga menolak daripada menjadi golongan qadariyah yang menjurus kepada i'tiqad mensyirikkan Allah, iaitu menyanjung hasil usaha dan amal perbuatannya sendiri sehingga merasakan ia tiada kena-mengena dengan kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam menentukan sesuatu. Tiada erti kata doa, tawakal bagi golongan seperti ini, sehingga mereka menjadi makhluk yang sombong angkuh seolah-olah semua yang berlaku di dunia ini adalah berlaku dengan kehendak dan usaha manusia semata-mata. Ini golongan qadariyah pula yang dia menyandarkan segala kebaikan, kebiasaannya, segala kebaikan, kejayaan dia umpamanya, semua dia kata itu adalah hasil usaha dia sendiri, seolahnya tidak ada kena-mengena dengan qudrah dan juga iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi yang ni pun problem juga, seolahnya dia menolak takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, tuan-tuan, kita mengatakan bahawa kita diberikan oleh Allah Ta'ala al-kasb wal ikhtiar. Itulah untuk kita memilih dan untuk kita berusaha dan kita berikhtiar. Atas usaha dan ikhtiar kita itu, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan dorongkan. Yang tuan kita tanya tadi, perbuatan Allah Ta'ala itu di mana? Kita dah usaha, kita berusaha. Tuan-tuan, saya ni usaha ni. Saya pilih tadi, saya nak minum, saya pun usaha. Kan? Saya pun ambil botol ni dan saya letakkan air ni dalam cawan gelas ni. Bismillahirrahmanirrahim, saya pun minum. Bismillah. Bila saya azam nak buat sesuatu, saya pun ikhtiar, saya pilih usaha, saya memilih ataupun berusaha nak buat tu, maka Allah Ta'ala pun ciptakan perbuatan itu. Perbuatan yang kita buat ini Allah yang ciptakan. Faham tak? Sebab manusia tak boleh mencipta perbuatannya sendiri. Tetapi al-kasbu wal ikhtiar adalah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya pun minum. Itu usaha saya. Usaha saya untuk apa? Untuk saya menghilangkan dahaga. Betul tak? Saya pun usaha. Allah ciptakan perbuatan atas usaha dan pilihan saya itu. Allah Ta'ala ciptakan perbuatan, saya pun minum. Dengan matlamat saya minum tu untuk saya hilangkan dahaga. Adakah dahaga itu memang boleh hilang dengan saya minum ni? Tu jawapan dia. Akhirnya balik semula kepada takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala takdirkan saya punya ni, insya-Allah lah, maknanya hilanglah dahaga saya. Ada orang dia minum 20 gelas pun dia tak hilang-hilang. Ataupun ada orang dia dah nak ambil dah, nak minum dah, tak sempat minum, dia pengsan contohnya. Surau kita runtuh ke apa. Jadi semuanya akhir sekali yang menentukan adalah takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi al-kasbu wal ikhtiar, usaha pilihan tetap Allah Ta'ala tinggalkan pada kita. Boleh faham tuan? Cuma kaedah para ulama, kan? Cuma saya nak habiskan tu saja. Cuma kaedah para ulama bila kita sebut contohnya segala yang baik daripada Allah, yang buruk daripada kita. Itu sebagai adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun memang segala-galanya adalah
daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam takdirnya yang kita tak tahu, tapi kita beriman sepenuhnya. Wallahu taala alam. Sekadar itu sahaja, yang baik pada Allah, kurang daripada diri saya sendiri. InsyaAllah nanti kita cuba ulang lagi sikit dalam kuliah kita yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.